اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 56, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuh daripada 10 malaikah yang wajib mengetahui dengan jalan tafsil Ridwan, yang menunggu syurga. Ke-8 Malik Zabaniyah. Ke-8 Malik Zabaniyah. Malik tu malaikah, Malik Zabaniyah, malaikah Zabaniyah dipanggil. Tapi dia eja dengan mim, alif, lam, kaf. Dah ada eja gitu dah. Mim, alif, lam, kaf. Malik yang memiliki, Malik yang memiliki. Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Itu Malik. Di sini ni bukan Malik ni, dia Zabaniyah, malaikah Zabaniyah. Kalau malaikah disebut dengan malak, kalau malaikah disebut dengan malak. Malaikah Zabaniyah yang menunggu neraka. Malaikah Zabaniyah yang menunggu neraka. Tapi ejaan di sini tu min alif lam kaf, Malik yang mempunyai. Kalau Malik sini bicara bab malaikah, dia mim lam kaf. Kalau malakun itu terjemahan dia malaikah. Dia malaikah ni jamak pada mufradnya adalah malakun. Malakun malaikah. Mim lam kaf. Malak, kalau terjemahan kita malaikah tau, tapi dia malak satu, malaikatun banyak. Tapi kita jadi malaikah lalu dah. Malaikah. Bahasa Melayu kita malaikah lah. Bahasa Melayu kita malaikah. Dia asal bahasa Arab, malakun satu, malaikatun banyak. Dia gitu. Tapi kitanya dengan sebut malaikah satu pun kita sebut dengan malaikah. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Bahasa Arab. Tapi kalau asal bahasa Arab, malakun, malakani, malaikatun. Malakun satu, malaik satu. Malaikatun tu ramai.
Jadi di sini malak zabaniyah. Kalau kita tengok malaikah zabaniyah yang menunggu neraka. Ridwan malaikah yang menunggu syurga. Malaikah zabaniyah menunggu neraka. Yang mana malaikah zabaniyah ni malaikah yang tidak pernah manih muka. Malaikah yang tidak pernah senyum. Sebab apa? Tunggu tempat panah. Tunggu tempat panah. Ini ketua dia belakalah. Ridwan ketua. Malaikah zabaniyah pun ketua. Jadi hak ni hak 10 malaikah yang wajib diketahui, mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Selain daripada terdahulunya malaikah hamalatul arsy. Sebelum tu bicara hak malaikah hamalatul arsy. Sebelum daripada qiyamah 4 malaikah yang menanggung arasy. Selepas daripada qiyamah tambah lagi 4 jadi 8 malaikah yang menanggung arasy. Yahmilu arsya rabbika fawqahum samaniyati fawqahum wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Jadi makna lepas daripada qiyamah yang akan menanggung arasy tambah lagi 4 jadi 8 malaikah yang menanggung arasy. 8 malaikah yang menanggung arasy. Ini hak wajib kita imani. Wajib kita imani secara tafsil. Kemudian hak 4 kepala malaikat. Hak 4 ketua malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Tu hak 4 kepala malaikat yang mentadbir alam. Mudabbirun, malaikat yang mentadbir alam. 4 ketua malaikat yang mentadbir alam. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kemudian hak 4 tu wajib imani cara tafsil. Ni hak yang kelima, yang keenam Munkar dan Nakir. Yang ketujuh malaikat Ridwan yang menanggung arasy. Yang ke-8 malaikat Zabaniyah yang menunggu neraka. Hak wajib diimani secara tafsil. Kemudian dalam kitab kita ni ke-9 Raqib, di kanan manusia yang menulis amal kebajikannya, dan ke-10 Atid, di kiri manusia yang menulis amal kejahatannya. Ini hak pandangan hak dalam kitab ni lah. Jadi kita pun gitulah daripada budaknya. Raqib, malaikat yang berada di sebelah kanan yang mencatat kebajikan yang kita lakukan. Kemudian Atid di sebelah kiri yang mencatat kejahatan yang dilakukan. Hak ni kita masyhur dia gitu. Kita masyhur dia seumpama tu. Tetapi pandangan yang muktamadnya Raqib Atid itu di kanan dan di kiri. Raqib Atid di kanan dan di kiri. Sebab dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur daripada satu perkataan melainkan di sisinya raqib atid. Raqib atid, bukan raqibun wa atidun, bukan. Ayat tu ayat. Wa ma yalfizu min wa ma yalfizu min ma yalfizu min qaulin illa ladaihi
raqibun atid. Bukan raqibun wa atid. Raqib dan atid. Olah raqib lain, atid lain. Sekarang ni raqibun atid. Makna sebelah kanan raqib atid, sebelah kiri pun raqib atid. Dan setengah pandangan menyatakan raqib atid ni bukan nama malaikah. Raqib atid ni sifat kepada malaikat yang mencatat amalan. Malaikat yang mencatat amalan. Yang mana raqib dengan makna pelihara, atid dengan makna hadir. Raqib dengan makna hafiz, yang memelihara. Atid dengan makna hadir, yang sentiasa hadir. Itu atid. Jadi sifat malaikah yang mencatat kebajikan dan kejahatan ni bersifat dengan raqib atid. Itu sifat dia, bukan nama. Setengah pandang menyatakan nama malaikah, tapi raqib atid sebelah kanan, raqib atid sebelah kiri. Bukan raqib sebelah kanan mencatat kebaikan, atid sebelah kiri mencatat kebaikan, bukan. Jadi dia berbeza pandangan lah di sini. Sebagaimana yang kita masyhur lah, kita maklum, raqib malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat kebaikan, dan atid malaikat yang berada di sebelah kiri yang mencatat kejahatan. Yang mencatat kejahatan. Gitu, kita ada budak gitu dah tau. Raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Tu hak kita masyhurnya gitu dah. Tapi dalam ayat Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Bukan raqibun wa atid. Raqib lain dan atid, atid lain. Bukan tidak ada waw, tidak ada dan. Raqibun atid mana raqib atid belah kanan, raqib atid belah kiri. Itu dia ada beza pandangan lah. Setengah mengatakan bukan nama malaikat raqib atid, hanya sifat kepada malaikah kiraman katibin. Kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin, katib malaikah yang mulia yang mencatat kebajikan dan kejahatan, mengetahui mereka itu akan barang yang kamu perbuat. Makna kiraman katibin, malaikah yang mulia yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Dia panggil malaikah katibun katabah, dia panggil. Katib, katibun, malaikah yang mencatat. Dia ada 3 malaikah yang mencatat. Satunya malaikah yang mencatat daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikah tiap-tiap tahun. Kemudian diserahkan kepada malaikah yang mengatur perjalanan alam. Jadi malaikah ni mencatat daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikah. Suhuf ni kita panggil apa? Helayang-helayang. Suhuf ni helayang. Kemudian diserah kepada malaikat yang mentasarrufkan alam. Yang mencatat tu malaikat katibun dia panggil. Kita masyhurnya malaikat yang mencatat kebajikan dan kejahatan. Ya juga. Dan ada satu malaikat yang mencatat laginya, mencatat dari suhuf malaikat kemudian diletak di bawah arash. Itu satu lagi hak malaikat katibun dia panggil, malaikat yang mencatat. Bukan hanya katibun katabah ni yang hanya mencatat kebaikan dan kejahatan, tapi ada malaikat pula, malaikat lain lah. Malaikat yang mencatat kebajikan dan kejahatan, malaikat lain. Tapi dipanggil malaikat katibun lah yang mencatat. Tapi ada malaikat yang katib juga, yang mencatat juga, yang mencatat dari Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikat, catatan helayang malaikat diserah kepada malaikat yang mengatur perjalanan alam. Tiap-tiap tahun malaikat akan mencatat.
Tapi kita sebut kata malaikat yang mencatat hanyalah yang mencatat kebajikan, yang mencatat kejahatan. Waktu dia panggil qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang tercatat di suhuf malaikat tu. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang baharu. Kemudian malaikat catat daripada Lauh Mahfuz kepada suhuf malaikat, lagilah baharu. Hak di Lauh Mahfuz pun baharu dah. Yalah, Lauh Mahfuz ni kan makhluk asal tak ada kan. Itu qada yang baharu. Jangan pergi semabur tukar dengan hak qada rukun iman yang ke-6. Ya Allah, sekarang ni dia jadi pelik sikit lah. Jadi pelik. Dia jadi hak qada azali dengan qada Lauh Mahfuz yang baharu ni tak boleh nak beza. Hak rukun iman tu qada azali yang hanya Allah mengetahui. Di Lauh Mahfuz tu qada yang baharu. Ada ni. Hak azali pula, qada Allah azali tidak ada penghujung. Qada Lauh Mahfuz hanya sampai setakat kiamat sahaja. Ni dalam kitab kita ni, kitab Pati Paridah ni, tidak membicarakan berkaitan dengan qada Lauh Mahfuz. Hanya membicarakan hak rukun iman yang ke-6 sahaja. Yang mana kita maklumkan kitab Pati Paridah ni lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Diakhiri dengan pembicaraan neraka dan pembicaraan syurga, tamat kitab. Jadi pembicaraan neraka syurga ni pembicaraan rukun iman yang kelima. Itu pembicaraan rukun iman yang terakhir. Hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, itu sudah bicara di qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibicara iradah Allah Subhanahu wa taala dalam bicara bab qada, pergi kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, muwafaqah dengan ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Mana kita? Istilah ilmu tu ingat tak lagi kita? Istilah ilmu tu ingat tak? Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, muwafaqah dengan ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Tanjizi qadim bagi iradah ni qada tu lah ketentuan Allah pada azal. Ketentuan Allah pada azal. Muwafaqah dengan mengetahui Allah pada azal. Sifat Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala tu jelas dah kitanya. Yang qadim zat Allah dan sifat Allah. Kemudian sifat ni ada ta'alluq dia, ada fungsi dia. Ada ta'alluq yang qadim, ada ta'alluq yang baharu. Qadar itu ta'alluq yang baharu. Sebab qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Ni Allah sedang buat ini. Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala semasa masa ada pekerjaan. Ni pekerjaan Allah sekarang ni yang berlaku di kita ni. Sifat kudrah Allah qadim, qadimah. Ta'alluq sifat kudrah Allah ni mengada, meniada, menggerak, mendiam, menghidup, apa ni? Ni, hak berlaku ni, hak berlaku ni. Ini adalah ta'alluq kudrah Allah yang kita panggil qadar. Qadim ke baru? Barulah sekarang ni sedang-sedang ni. Ni sedang-sedang ni. Ni perbuatan Allah ni barulah. Sifat kudrah Allah qadimah. Qadar perbuatan Allah baru. Ni beza tu. Bukan sifat kudrah Allah baru, bukan. Ginilah kita buat bandingan. Satu, kita ada kudrah, ada tenaga. Sihat kita ni, ada tenaga. Bila kita bertenaga, kita pun gerak diam, bangun duduk. Itu dipanggil ta'alluq fungsi kepada kudrah tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita. Tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita tu hak sama-sama dah.
tenaga tu. Tapi bertakluk buat kerjanya, kemudian berehat duduk saja, buat kerja, berehat duduk saja, buat kerja. Tapi kudrah tu ada sama-sama. Fungsi dia, time bekerja, berfungsilah kudrah yang di tubuh kita. Mana satunya kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita, satunya gerak diam tu. Fungsi, tugas, sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Kudrah ni ada lama dah. Ni, takluk ni. Tapi ini cerita asbab je ni. Kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita, makhluk bekas sama sekali, gerak diam kita tetap qadar perbuatan Allah. Jadi sifat kudrah Allah sifat yang qadimah. Allah yang disebut kudrah ni melakukan apa yang sedang berlaku sekarang. Ini dipanggil takluk tajdid hadis bagi kudrah qadar. Ini Tuhan buat sekarang. Adapun iradah sifat Allah yang qadimah, ilmu sifat Allah yang qadimah. Bila Allah menentukan, bila Allah mengetahui, tanjizi qadim, menentu pada sedia kala, mengetahui pada sedia kala. Hak tu hak qada, rukun yang kenang. Itu hak sedia kala. Bicara Lauh Mahfuz ni yang baharu. Yang sedia kala pula sekalian, tak ada yang mu'allak. Sekalian putuh dah, mubram, mustahil berubah sama sekali. Hak timbul mu'allak tergantung, hak timbul berubah adalah catatan di Lauh Mahfuz dan catatan di suhuf malaikat. Itu baru timbul yang tergantung, timbul yang berubah. Tergantung pada catatan, berubah pada catatan. Tapi apa yang berlaku itulah qada azali. Dan ni kitab Pati Paridah kita ni pun tak bicara hak qada Lauh Mahfuz, suhuf malaikat tak bicara. Hanya bicara keenam rukun iman. Termasuk rukun yang keenam qada, ketentuan azali qadim. Catatan Lauh Mahfuz tu baharu, bicara lain. Ni tukar ni, dia campur dengan hak rukun iman yang keenam, hak azali, hak qadim azali dengan hak Lauh Mahfuz yang baharu tu, yang ada mubram, yang ada mu'allak tu. Tergantung. Itu disebut dalam ayat Quran dan hadis Nabi. Tergantung hanya pada zahir sahaja. Hakikinya sekalian qada qadar tu je. Lepas tu berubah. Berubah dengan apa? Mustahil sama sekali berubah. Berubah dengan doa. Doa tu qada qadar. Doa cukup syarat, qada qadar. Doa di waktu, di tempat mustajab, qada qadar. Diperkenankan, qada qadar. Nak berubah hak mana lagi? Berubah hanya pada catatan Lauh Mahfuz. Tapi hak rukun yang keenam, hak qada azali, hak tu mustahil sama sekali berubah. Jadi dia tak duduk di hak rukun yang keenam. Nak bicara hak Lauh Mahfuz ke suhuf malaikat ke tu bicara kemudian. Bicara hak keenam rukun iman dahulu. Orang kitab Pati Paridah ni. Sebab kadang-kadang pembicaraan tu kita tukang dengar ni kena cermat lah. Saya pernah dengar qada yang tercatat di Lauh Mahfuz yang azali. Tu ustaz tu. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz yang azali. Hak koding. Bila kodingnya Lauh Mahfuz ni? Lauh Mahfuz ni makhluk. Mana ada koding? Tiba-tiba catatan qada Lauh Mahfuz yang azali. Mana apa tu kau bimbo sangat. Kita bicara qada azali, hak iradah ilmu, hak sekalian telah diqadakkan, mubram putus dah sekalian. Bila putus sekalian, mustahil sama sekali berubah. Kalau berubah di mana letak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali begitu sekali begini. Saya ada terbaca dalam FB tu, dia ada pertikaian. Hak ni kata tak berubah dah, hak ni kata berubah.
Cuma yang tulis tak berubah dah tu betul dah. Betul dah ditulis tu, cuma cara susunan ayat tu agak mengelirukan sedikit. Hak kata tak berubah dah tu. Hak memang kata tak berubah tu salah, memang tu lagi teruk tu. Ni hak kata tak berubah ni betul dah. Tapi cara huraian tu kena letak molek lah. Qada azali hak mana, qada luh mahfuz malaikahnya hak mana, hak dicatat di budak 4 bulannya hak mana. Hak tu kena letak molek. Betul dah. Qada azali tidak berubah. Hak yang kedua pula ni sama-sama ustaz belaka dua-dua ni. Hak ni pula kata berubah. Dia kata berubah. Berubah hak mana? Hak luh mahfuz kita molek, bukan hak qada azali yang kita bicara kemai kenang. Kalau kita boleh merubah qada Allah, power lah kitanya. Allah mengqada kepada azal, itu Allah Ta'ala. Kita buat menjadi terubah qada Allah, power kita. Yang masalah sekarang kamu nak ubah dengan apa? Nak ubah dengan doa. Doa tu hak siapa? Doa hak siapa? Melainkan doa ni bukan hak Allah. Allah mengqada sekian-sekian, Allah tidak mengqadakan dia berdoa. Tiba-tiba pandai-pandai dia berdoa. Allah budak ni berdoa. Dan Allah Ta'ala janji dah, ud'uni astajib lakum. Minta oleh kamu makan laku nasihat aku perkenan. Allah pun tak ada arah dah. Janji dah. Allah kenalah turut. Jiwa Allah ni macam ayah dia buat. Dia berdoa tu lah qada. Berubah ke mana lagi? Tu kata berubah hak di lauh mahfuz. Dan kita pun berdoa, waqini syarra ma qadai, lindungi akan aku akan kejahatan yang engkau qadakan. Kita minta lepas daripada qada kejahatan daripada Allah. Minta lepas macam mana? Allah mengqadakan, nak lepas macam mana? Jadi waqini syarra ma qadai, kita minta Allah Taala lindungi kita daripada kejahatan barang kau qadakan. Allah qadakan kejahatan, kita minta lepas. Boleh lepas? Syarra ma qadai, kejahatan barang kau qadakan ya Allah, kita minta berlindung, minta lepas, minta nak kena. Jadi kejahatan tu Allah yang qadakan, tapi kita minta lepas. Minta macam mana tu? Hak tu hak qada yang tercatat di lauh mahfuz. Berdoa, dia akan dilepaskan daripada kejahatan yang Allah qadakan. Kalau tidak berdoa, dia kena ke depan. Dia kena ke depan. Tak berdoa, dia akan kena kejahatan yang Allah qadakan. Apa kejahatan yang Allah qadakan? Allah qadakan nikmat, kejahatan dia kufur nikmat. Allah qadakan sakit, kejahatan dia tidak sabar, marah dengan sakit tu. Itu kejahatan. Barang yang kau qadakan tu nikmat contohnya. Kejahatan dia apa? Tak syukur, itulah kejahatan dia. Barang yang kau qada tu umpama sakit, kejahatannya apa? Tidak reda, tidak sabar, marah pulaknya. Kenapa ya Allah engkau qadakan aku sakit? Itu kita berada dalam kejahatan tu yang tercatat di lauh mahfuz. Tidak berdoa, nikmat yang dapat tu tidak bersyukur. Kalau berdoa, nikmat yang dapat tu akan bersyukur. Jadi kita minta berlindung daripada hak nikmat yang kita tak bersyukur. Minta berdoa, minta berlindung waktu. Bila kita berdoa, kita pun Tuhan pun pelindungkan kita daripada tidak mensyukuri nikmat, tidak sabar atas ujian Allah, tidak reda akan qada Allah. Tuhan pun lepas kita daripada waktu. Sebab kita berdoa, Tuhan pun lepas kita daripada tidak syukur, tidak sabar, tidak reda. Itulah hak azali. Itulah hak azali. Maknanya nampaknya disuruh malaikat dia lah. Mana kalau tidak berdoa, nikmat dia tak akan syukur. Dia berdoa, nikmat dia akan syukur. Bila dia berdoa, maka berubahlah daripada tak syukur kepada syukur. Berdoa itulah qada, bersyukur itulah qada. Jadi apa yang berlaku? Hak azali. Gitu.
Jadi kita minta Allah mahfuz lah tu. Wa qini syarra ma qadai, lindungi akan aku akan kejahatan. Akan kejahatan barang kau qada kan di Lauh Mahfuz. Hak azali tak boleh nak minta berlindung dah. Tapi kena jaga mulut. Jauh sangat tu. Antara hak kita bicara kemungkinan qada azali dengan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kalau di Lauh Mahfuz itulah katibun, malaikat yang menyurat, malaikat yang mencatat, kiraman katibin tu. Dia mencatat daripada Lauh Mahfuz kepada seluruh malaikat yang diserahkan untuk memerintah alam tiap-tiap tahun. Malaikat katibun mencatat di seluruh malaikat satu catatan yang akan diletakkan di bawah arash. Dan masyhur kita inilah malaikat yang mencatat kebajikan dan malaikat yang mencatat kejahatan. Kalau dalam kitab kita ni yang mencatat kebajikan Rocky belah kanan, yang mencatat kejahatan Atid sebelah kiri. Tapi ini bukan pandangan yang muktamad, tapi itulah yang kita belajar budak. Dan ni hak dalam kitab Pati Faridah sebagai dalam kitab Faridatul Faraid. Tapi kalau kita jumpa dalam kitab lain pula, Rocky Atid, kandang Rocky Atid dua-dua, kiri Rocky Atid, dia kandang satu, kiri satu. Setengah mengatakan hak di kanan tu nama Rocky Atid, hak di kiri pun nama Rocky Atid. Dua malaikat, kandang satu, kiri satu. Tapi di kanan tu nama dia Rocky Atid, hak di kiri tu nama dia Rocky Atid. Dia gitu. Sebab Quran sebut ma yang fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur melainkan di sisinya Rocky Atid. Mana Rocky Atid? Bukan Rocky dan Atid. Rocky Atid. Mana belah kanan namanya Rocky Atid, belah kiri namanya Rocky Atid pada satu huraian. Pada satu huraian dah ada. Kanan malaikat katibun yang mencatat, kiri malaikat katibun yang mencatat. Kedua-dua malaikat dipanggil malaikatul kitabah, dipanggil. Malaikat yang mencatat ni bersifat dengan raqi, yakni hafiz, memelihara, dan atid, yakni hadir, yang sentiasa hadir, tak pernah berpisah pun. Itu dipanggil sifat bagi kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat kebaikan, yang mencatat kejahatan. Tapi kitab kita ni Raqi, malaikat sebelah kanan yang mencatat kebaikan, Atid, malaikat yang berada sebelah kiri yang mencatat kejahatan. Jadi ini 10 malaikat yang wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsir selain daripada malaikat hamalatul arsy dan selain daripada malaikat hafazah. Kita bincang minggu lepas malaikat hafazah, malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk memelihara manusia daripada kemudaratan. Itu malaikat hafazah, malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk memelihara hambanya daripada kemudaratan. Dia panggil malaikat hafazah, malaikat yang menjaga anak Adam. Jadi malaikat jin pun ada malaikat hafazah, manusia ada malaikat hafazah, jin pun ada malaikat hafazah. Itu pun di atas malaikat yang wajib kita imani secara tafsir. Boleh pergi pada ijma', kita imani malaikat makhluk Allah yang paling banyak sekali, makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang paling banyak sekali. Sehingga kan kata setengah ulama, berkasam air wuduk kita Allah Ta'ala jadikan malaikat. Jadi malaikat tak mati dah, dengan air wuduk jadi malaikat. Betul kan setengah ulama lah. Kan malaikat kan jadikan ada nur kan, bukan daripada air. Tapi ada setengah orang mengatakan seumpama tu.
Tapi nak ceritanya malaikat makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Tidak mengetahui bilangan malaikat, malaikat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat yang banyak-banyak tu wajib kita imani atas jalan ijmal. Malaikat adalah ibadur rahman. Mereka adalah hamba kepada Tuhan yang bernama Rahman. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak ada catatan amalan. Malaikat tidak akan dihisapkan. Malaikat tidak akan dihimpun di mahsyar bersama jin dan manusia. Malaikat akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan berserat dalam syurga dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak makan, malaikat tak minum. Ada menyatakan bahawa malaikat dapat nikmat di syurga dengan tasbih, dengan takdis. Tapi malaikat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat tidak ada catatan amalan, tidak menerima catatan amalan, tidak ada hisab, tidak ada mizan. Malaikat akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tekan dahulu lepas, malaikat bukan pembantu Allah, malaikat bukan penolong Allah. Cerita 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, yang mentadbir alam, itu hanya majazi saja letak. Hakikinya mudabbir hakiki, yang mengatur hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jugalah yang mengatur segala-gala perkara. Malaikat makhluk lemah, tidak ada sebarang perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan, yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk Allah tu namanya malaikat, walaupun makhluk Allah tu namanya para anbiya, makhluk Allah tidak ada perbuatan. Gerak dia makhluk Allah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk gerak diam para malaikat. Yang gigi faham, seolah-olah malaikat adalah pembantu ataupun penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Allazina hum ibadur rahman. Allazina hum ibadur rahman. Mereka adalah hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Hamba Allah, bukan penolong Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ni comel ni pembicaraan di surat sebelah tu, surat 55 tu. Malaikat dan mereka itu beberapa hamba Allah juga, yang dijadikan akan daripada nur. Dan mereka malaikat beberapa hamba Allah juga. Hamba Allah juga. Bukan hanya manusia sahaja hamba Allah, malaikat pun hamba Allah. Tugas-tugas malaikat itu tugas majazi sahaja, letak sahaja. Menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, itu hanya majazi sahaja. Menurunkan wahyu Allah Ta'ala, itu dalam Quran sebut tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami golongan terlepas kata tu kami tu. Kenapa Allah Ta'ala kata kami? Sebab bersekutu Allah Ta'ala dengan Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Rasul. Tiga orang gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan akan Al-Quran. Sebab apa Allah Ta'ala sebut dengan kami? Sebab di situ perbuatan Allah dan perbuatan malaikat Jibril. Jadi bersekutu antara perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril. Sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan kami. Pada ni.
Jadi dia mensyirikkan Allah jelas-jelas pada perbuatan. Jadi perbuatan Allah bersekutu dengan perbuatan malaikat Jibril. Hura seumpama tu lah, kamanglah hura seumpama tu. Sebab tu Allah menyebut kami. Sebab tu Allah menyebut wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tapi Allah Ta'ala lah yang melontar pasir. Kenapa Allah Ta'ala kata ketika engkau melontar, ketika Nabi melontar pasir? Dalam peperangan Hunain dengan Puak Hawazin selepas pembukaan kota Mekah tu. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika kau lontar. Sebab Nabi lontar. Tapi Nabi lontar dengan kudrat Nabi, lontar tak sampai. Dengan kudrat Allah, Allah lah yang menyampaikan pasir itu ke dalam mata orang kafir. Sebab kudrat Nabi ni lontar pasir, jauh orang kafir ni duduk, orang kafir panuh. Nabi dan tentera Nabi SAW, mana lari tentera Nabi SAW dengan panuh, mana kafir tu duduk jauh panuh. Kalau dekat tak panuh, dah pakai pedang lah kalau dekat. Tapi Nabi genggam pasir, Nabi pun lontar. Sahatul wujuh tu Nabi lontar. Doa sahatul wujuh Nabi lontar tu. Tapi dengan kudrat Nabi tak akan sampai ke mata orang kafir. Jadi Nabi lontar separuh, kudrat Allah lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Maknanya Nabi separuh, Allah separuh. Oh, diorang gitu. Kita berdengar, ya juga. Dan sebab Tuhan kata izramaita, ketika engkau lontar tu. Tapi engkau lontar, kudrah engkau takkan nak masuk pasir dalam mata orang kafir. Allah yang sambung. Hak tu jelas-jelas kamu tasil pada perbuatan tu, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kamu tasil tu. Ngaji sifat 20 macam mana? Akhirnya berpegang dengan kamu tasil pada perbuatan, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Yang hak ahli sunnah hurahnya, ketika engkau lontar pada zahir cua, hakikinya Allah lah yang menggerakkan tangan Nabi untuk melontar. Allah lah yang masukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tak ada kosi-kosinya. Keesaan Allah pada perbuatan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan segala perkara. Bergerak tangan Nabi, Allah yang jadikan. Nabi gerak untuk genggam tu, Allah yang jadikan. Nabi gerakkan tangan untuk lontar, Allah yang jadikan. Masuk pasir ke dalam mata orang kafir, Allah yang jadikan. Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Itu pegangan kita. Kita kena mati molek dengar pesan gitu kan. Oh iya juga, Nabi separuh, Allah separuh. Itu panggil bekerjasama, bersyarikat. Itu dia panggil syirik, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Wa ma ramaita, itu pada hakikat. Iz ramaita, pada zahir. Itu gitu je lah. Bukan Allah melontar hakikat, Nabi melontar hakikat juga, sebenar-benar juga, tapi separuh. Hak Allah melontar ni, Allah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Tapi perbuatan Nabi pada hakikatnya hak Nabi mutlak. Tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita sebut Nabi yang lontar. Sebut Nabi yang lontar. Itu cerita asbab zahir. Cerita hal makhluk lah. Cerita Nabi, cerita malaikat, cerita perbuatan kita. Itu cerita asbab belaka. Pegangan kita tetap dah mengesakan Allah pada perbuatan. Makhluk tak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu namanya anbiya, nabi-nabi, walaupun makhluk tu namanya malaikat, tetap tidak ada perbuatan. Sebab hamba Allah lemah, tidak ada perbuatan. Kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi diri pilihan dan perbuatan kita tetap qada dan qada Allah. Berarti pilihan dan perbuatan kita memang tak ada pada hakiki. Sebab pada hakiki sebenar-benar sekalian qada qada, termasuk diri pilihan, termasuk diri perbuatan.
Kita berpegang sekian qada dan qadar. Bukan kita pandang. Kena pandang af'alullah. Kena pandang perbuatan Allah. Kena pandang perbuatan Allah. Hilangkan pandangan perbuatan diri kita. Mari belajar ni bukan perbuatan diri kita. Mari belajar kena pandang perbuatan Allah. Baik. Kita i'tiqad perbuatan Allah. Yang kita pandang perbuatan siapa? Mari belajar. Hak pandang basirah kita, pandangan mata hati kita. Siapa mari belajar? Kita lah mari belajar. Nak tu rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kita nak melangkah, nak pergi ke masjid. Sudah belajar, alhamdulillah boleh belajar hari ni. Sebab apa? Kita yang belajar. Kena pandang Allah. Tak, i'tiqad sekian qada qadar, bukan pandang. Pandang tu bicara syuhud, itu bicara makam, bicara lain. Kita duk bicara i'tiqad dia duduk pandang. Jangan pandang kepada perbuatan hamba. Pandang pada perbuatan Allah. Jangan pandang macam mana? Bukan kita wajib berpegang, kita ada pilihan. Kita wajib berpegang, kita ada perbuatan. Jangan pandang pilihan hamba. Jangan pandang perbuatan hamba. Hanya pandang perbuatan Allah. Lepas tu berpegang dok hamba ada pilihan. Berpegang dok hamba ada perbuatan. Tidak berpegang, Jabariyah mana? Sesat. Kita bicara i'tiqad, pandang tu syuhud. Kita kena rasa af'alullah. Rasa tu zauq, itu bicara maqam aulia. Kita bicara i'tiqad, pegangan. Bukan bicara bab syuhud, pandang. Bukan bicara bab zauq, rasa di hati. Kena rasa di hati. Qada qadar tu pun dah kena. Itu bicara bab maqam aulia. Kita bicara bab pegangan i'tiqad. Memang kita rasa kita buat baik, kita belajar, kita buat amal, kita rasa kita. Oleh kerana rasa kita itulah kena sentiasa mujahadah daripada riya, ujub, takabur. Kenapa kita kena mujahadah dari riya, ujub, takabur? Sebab saya yang buat baik. Kena pandang, kena hilangkan saya. Tak boleh nak hilang tu. Disuruh hilangkan rasa diri buat supaya tak ada riya, ujub, takabur. Tu tak boleh hilang. Lepas tu riya, ujub, takabur, mujahadah lah. Kenapa mari riya, ujub, takabur? Kerana kita memandang kebaikan tu pilihan kita. Kerana kita memandang kebaikan tu perbuatan kita. Sebab tu mari riya, ujub, takabur. Kena mujahadah lah daripada riya, ujub, takabur. Kita kena hilangkan memandang pilihan diri. Tak boleh. Kita kena menghilangkan memandang usaha diri. Tak boleh tu. Bukan kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Nak menghilangkan macam mana? Kita belaka kan? Sahaja aku ambil semayang, sahaja aku sembahyang, sahaja aku belaka kan? Kita ada aku. Kitalah pilih, kita yang buat. Kena hilangkan rasa pilihan diri. Tak boleh tu. Nak hilangkan rasa pilihan diri, cocok sejagung. Pening pula dengar tu. Cocok apa pula? Cocok hak budak-budak cocok tu lah. Hak pening. Hak tu tak boleh nak hilang hak tu. Bukan kita wajib berpegang. Kita yang memilih, kita yang melakukan. Wajib berpegang. Tapi apabila saya buat, kena mujahadah daripada riya, ujub dan takabur. Nak hilang 100%. Tak ada sikit pun riya, ujub, takabur. Tak ada sikit. Maqam fana, maqam aulia. Tak ada di bahasa mereka malaikat af'alullah. Itu barulah selamat. Itu maqam aulia tak boleh nak buat tu. Macam mana jangan memandang pilihan diri? Macam mana jangan memandang perbuatan diri? Hak ni hak telajak akhirnya Tuhan tu Jabariyah. Salah pengajaran gitu. Dia nak tekannya i'tiqad qada qadar. I'tiqad keesaan Allah pada perbuatan. Tapi yang kita memandang pilihan dan perbuatan kita. Kita berkata pilihan dan perbuatan kita. Kita beriktikad ni. Hamba ada pilihan, kita beriktikad hamba ada perbuatan. Kita ada sunnah wal jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, kami yang sembah.
Akan dikaya Allah, ni kami yang minta pertolongan. Sampai masa Allah lenyapkan di basirah pilihan dan perbuatan diri. Itu makam fana, makam awliya. Tak boleh nak kena pandang Allah, pandang qada Allah, pandang af'alullah, perbuatan Allah, pandang keesaan Allah. Bukan i'tiqad, bukan pandang. Pandang tu syuhud, rasa tu zauq. Itu cerita bab makam. Ni kucalana jadi ni. Dah ni akhirnya boleh tunduk pada Jabariyah. Tuhan, tak ada pilihan kita, tak ada perbuatan kita. Jangan rasa pilihan diri, jangan rasa perbuatan, jangan pandang Allah, pandang Allah. Betul? Tuhan tu Jabariyah. Jangan gitu. Nak hilang macam mana di hati kita. Memang kita lah yang buat. Kita yang memilih dan kita yang melakukan. Wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar. Hakikinya memang Jabariyah. Tapi salah Jabariyah kerana langsung tidak berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, bercanggah dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sampai maqam Allah yang fanakan, di basirah aulia tidak ada ikhtiar dan usaha. Itu dipanggil mazhab ahlul kashfi. Itu bicara lain. Kita i'tiqadi mazhab ahli sunnah jemaah kena berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah. Tapi memang hakikinya adalah Jabariyah. Sekarang ni jadi masyhur sikit. Tak tahulah, takut kebetulan. Dan FB pun nampak banyak orang cara benda-benda hak bab qada, hak qada yang berubah. Hidup bicara benda gitu. Tapi dia jadi macam-macam. Capu aduk sekali. Capu. Hak betul ada, hak tak betul pun ada. Hak betul hak ustaz juga. Hak tak betul pun hak ustaz juga. Hak orang ramai-ramai tu tak ambil kira tu. Hak ramai-ramai tu kira hak title ustaz. Hak tak betul pun title ustaz juga. Kita ni walaupun dah ustaz pun kena tahqiq molek, kena kemah molek. Kita susah dak tu aqaidul iman yang 50. Ni bicara bab malaikat, nak bicara bab kitab, nak bicarakan hak rukun iman lengkap ke 6 rukun iman. Hak dalam kitab pati paridah kita ni. Tapi ringkas je lah, bicara malaikat pun ringkas, bicara bab kitab pun tak panjang mana. Sebab bab malaikat, bab kitab ni ringkas je lah secara ijmal. Kita beriman dengan sekalian malaikat, kita beriman dengan sekalian kitab. Secara tafsir, malaikat 10, malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah. Hak kitab cara tafsir pula Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Gitu je. Dan kita imani akan segala perkara yang terkandung dalam kitab. Kita imani sekalian. Tu hak rukun iman, beriman dengan kitab. Ringkas je lah. Beriman malaikat, beriman kitab. Hak ni clear. Tak ada orang yang tidak beriman dengan malaikat. Tak ada. Tak ada orang yang tidak beriman dengan kitab. Tak ada. Mana simple je. Hak payahnya, hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar, yang sebenarnya sudah masuk di rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah, yang keesaan pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu. Itulah pembicaraan qada dan qadar masuk di bawah bicara sifat 20. Sifat 20 tu untuk mengesahkan kita beriman dengan Allah. Jadi beriman qada dan qadar masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi asingkan untuk penekanan, untuk fokus kepada bicara qada dan qadar, yang sebenarnya pembicaraan panjang di bawah sifat iradah. Dan kitab pati paridah kita ni hak panjang di bawah sifat iradah. Kitab Allah, dan wajib kita i'tiqad bahawasanya bagi Allah beberapa kitab yang diturunkan di atas rasul-rasulnya.
Setengah daripadanya nama-nama seperti berikut: Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Ni setengah. Beberapa kitab ni banyak. Setengahnya Taurat, Injil, Zabur dan Quran yang wajib diimani atas dalam tafsir. Wallahu a'lam.